TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Seperti biasa tepat jam 2 petang kita bersiaran secara langsung kepada anda Mahir di Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir dan hari ini 21 Jun bersamaan dengan 12 Zulkaedah. Mungkin ada yang sambut hari lahir pada hari ini. Selamat hari jadi, happy birthday. Mira ucapkan kepada anda, mungkin esok happy birthday in advance kepada anda. Semoga anda diberi kebahagiaan dan dapat capai segala cita-cita yang dihajati. Okey, baik. Untuk hari ini, Mahir kita ada subjek yang sangat menarik. Subjek sains tambahan untuk murid-murid menengah atas di mana topiknya merupakan kaedah penyediaan, larutan piawai dan pencairan. Ini saya kira murid-murid yang ambil sains tambahan ini mesti topik kegemaran mereka kan. Okey, saya pun nak belajar juga pasal pencairan ni. Haus pun ya. Depan ni nampak ada air oren macam sedap. Ada 2 cawan. 1 gelas air oren pekat, 1 air oren cair. Saya rasa saya nak minum yang pekat lah. Sebab kalau oren pekat mesti banyak khasiat kan. Mesti banyak vitamin dalam ni. Saya nak minum yang ni lah. Sambil-sambil tu, jom kita berkenalan terlebih dahulu dengan guru kita. Baik, bersama dengan Mira Cikgu Rosnizan. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Mira, apa khabar? Baik, Alhamdulillah Cikgu, apa khabar? Alhamdulillah, sihat lagi. Sihat Cikgu. Dan ini merupakan kali kedua saya belajar dengan Cikgu. Ya. Sebelum ini di Road to Success SPM Ya, Cikgu. betul Mira. Hari ini Cikgu datang ke kelas Mahir, kita nak buat eksperimen bersama-sama. Betul Cikgu? Ya, insya-Allah. Okey, Cikgu Rosnizan. Mungkin Cikgu boleh bercerita sikit tentang latar belakang Cikgu kepada mereka yang baru menonton Mahir? Okey Mira. Saya Rosnizan bin Muhammad, nama diberilah. Okey, dari SMK Tengku Bariah, Kuala Terengganu. Wow, dari Kuala Terengganu. Tadi saya dengar Mira selamat hari jadi. Jadi saya pun nak ucap selamat hari jadi kepada pengetua saya lah. Oh ya ke? Kasih sama tarikh hari ni? Dia 2-3 hari sebelum ni. Oh ya ke? Mungkin dia sedang menyaksikan hari ni. Baik, pengetua SMK Tengku Bariah. Ya, Cikgu Arman. Cikgu Arman. Happy belated birthday Cikgu Arman. Okey, Cikgu. Hari ini kita nak bercerita tentang subjek sains tambahan Cikgu. Ya, Mira. Sebelum kita nak bertanya atau belajar lebih lagi dengan Cikgu, saya persilakan Cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Okey Mira, boleh. Silakan Cikgu. Memandangkan kami di TV sangat menitik beratkan aspek SOP yang telah ditetapkan walaupun kita belajar di dalam studio, Cikgu. Ya, betul. Okey, Cikgu. Topik kita hari ini pasal kaedah penyediaan, larutan piawai dan pencairan. Apa tu Cikgu? Panjang bab ni. Ya, panjang bab dia ada 2. Okey, satu larutan piawai, satu lagi pencairan. Di mana larutan piawai ni biasanya yang ni adalah merupakan topik yang terbaru dalam KSSM. Wow. Okay. Dimasukkan subtopik lah daripada bab 4. Dia punya tu, and then subtopik ni benda yang baru, jadi saya ketengahkan pada hari inilah. Dan bagaimana di mana larutan piawai ni, di mana larutan yang kita tahu kepekatannya. Okey, contoh yang Mira pegang tadi, Mira kata nak minum yang mana? Yang pekat. Saya nak minum yang pekat, Cikgu. Kalau Mira minum yang pekat memang terlalu manis. Sebab tu dia punya tu namanya pekat. Yang cair tu memang kurang sikitlah. Tapi adakah dia punya kandungan dia tu hilang? Tidak. Cuma kita cairkan dia saja. So daripada yang kita tahu kepekatan dia tu, and then kita ambil, kita tambahkan air, dia jadi cair. Tapi dia punya zat dalam tu tidak akan lagi. Saya dah risau dah Cikgu. Yeah. Sebab saya nak ambil yang pekat, saya fikir zat mesti tinggi dalam ni kan. Zat tinggi tapi mungkin dia lambat sikitlah. Sebab dia perlukan pencairan. Kalau yang cair tu mungkin laju sikit pengalirannya dalam darah. Yang tu dari slot biologi lah. Itu yang kita nak belajar cuma lebih hari lagi. Cuma hari ni kita lebih ada kimia sikit untuk sains tambahan. Okey Cikgu, itu yang kita nak belajar lebih lagi tentang aspek pencairan ni Cikgu. Tapi mungkin Cikgu boleh cerita sikitlah kepentingannya. Kepentingannya biasanya kalau dalam industri untuk dia hasilkan beberapa produk, and then dia perlu satu yang kita panggil pure. Pure, dia punya sumber yang
aslilah yang kita tahu kepekatannya, and then untuk buat beberapa produk, and then dia tambahlah yang lain-lain tu, and then jadi beberapa produk yang diingini lah. Yang tu yang kita perlu tahu dia punya nilai kepekatan dia dulu. Itu yang kata kita panggil larutan piawai, standard. Standard solution dia lah. Kita panggil dalam BI. Baik, kalau yang ini pasti dikira sebagai pati itulah. Ya, pati yang kita biasa panggil cordial. Cordial lah biasa orang panggil. And then kan biasa kalau Mira tengok dia punya itu tambah kita ambil cordial tu banyak mana, and then kita tambahkan air banyak mana, sukatan dia tu. Dia biasa tulis tu. Kalau kita terlebih mungkin dia cair sikit. Kalau kurang tu mungkin pekat sikit. Depends kepada orang nak minum lah. Contoh Mira minat yang pekat, okey on je. Okey. Tapi yang pekat ni terlebih manis lah pekat kan. Betul. Nanti kan sakit lain pula nak dapat. Nak zat lain, lain pula yang masalah kan. Okey, betul tu cikgu. Okey. Dan untuk hari ni pun kita nak buat sedikit eksperimen juga. Berkaitan dengan, kita ada 2 eksperimen. Satu, kita sediakan larutan piawai. And then daripada larutan piawai berkenaan, kita dah tahu nilai kemolaran kita panggil. And then kita cairkan dia, kita tengok dia punya nilai kemolaran yang barulah. Tapi zat dia still lagi samalah dalam tu. Zatnya tu. So ada 2 eksperimen hari ini, insya-Allah. Baik, kalau macam tu eksperimen ni pun saya yakin murid-murid cikgu pun pasti familiar juga dengan eksperimen ini. Yang ni boleh je buat di rumah. Boleh buat dekat rumah cikgu? Ya, tapi hari ni kita guna bahan kimia. Tapi kalau di rumah dia boleh guna je untuk oren ke sirap ke, tak ada masalah. Dia lebih kurang sama je. Cumanya yang sirap tu dah disediakan larutan piawai dia, cuma dia cairkan sajalah untuk minum. Okey, boleh. Kalau macam tu kita biarkan murid-murid dekat rumah cari dulu sirap. Tapi jangan terus buat air sirap Bandung terus minum kan. Kembali semula kat TV sebab kita berhenti sedikit. Kita kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. KPM. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Cikgu, Ya, Mira. mereka kat rumah dah sediakan buku nota mereka bersama dengan air sirap Bandung di sebelah. Okey, sebelum kita buat eksperimen kita, cikgu, apa aktiviti pertama yang cikgu nak lakukan? Okey, sebelum kita eksperimen, of course lah kita kena tahu dia punya langkah-langkah dia lah. Okey, apa yang ada di sini, di sebelah Mira dan saya ni, di tengah-tengah kita, yang tu adalah langkah-langkah untuk eksperimen yang kita akan jalankan hari ini. Okey. Okey, dan dia punya bagaimana satu-satu tu, okey, apa kata? Mira boleh tengok dalam sampul tu, pick and match kita panggil kaedahnya. Wow, disampul pilih juga, dan juga match. Ya, betul. Okey. Kalau betul 7-7 nanti, tengoklah. Kita ada hadiah kot untuk Mira. Wow, ada hadiah lah. Okey, macam ni saya akan betul lah semua. Saya akan buat yang terbaik, cikgu. Ya, boleh, insya-Allah. Okey, cikgu, yang pertama. Yang pertama saya kena lekatlah maksudnya, cikgu, kat sini. Tak apa, Mira tengok dulu. Mira baca and then Mira tengok dengan punya gambar yang mana yang sesuai. Okey, saya nak tengok yang pertama ni. Yang apa saya faham macam ada penimbang je dekat sini. So kalau ada penimbang, saya nak cari yang, saya nak letak yang ni lah, cikgu. Betul tak, cikgu? Timbang zat terlarut. Ya, betul. Betul, cikgu? Ya, betul. Okey, just tampal je. Okey, dia dah bersaidik kat situ. Satu sudah betul. Okey, yang kedua. Yang kedua, ini gambar dia tuang air ni. Dia tuang air. Tuang air suling. Letak kat mana Kalau saya nak ambil yang ni, boleh tak? Okey, saya cuba, cikgu. Saya cuba boleh. Tak ada masalah. Okey. Letakkan zat terlarut di dalam bika dan tambahkan air suling. Ya, betul. Betul, cikgu? Betul. Okey, lagi sekali betul. Okey, yang ketiga. Yang ketiga, 2 markah dah masuk ni. Yang ketiga, rod kaca. Rod kaca,
Saya rasa ini mesti betul juga ni cikgu. Betul cikgu? Larutkan zait dengan air suling dan kacau menggunakan rot kaca. Dah nampak rot kaca kat situ. Itu masalah jawapan dia. Okey. Dia Hindia dia mudah je. Dia punya tu kita tengok gambar and then kita tahu dia punya langkah-langkah dia. Ya. Okey, yang keempat. Yang keempat larutan dengan kelalang isi padu. Yang keempat ni macam Dia mesti ada hint dia lah tu. Kelalang isi padu. Kelalang isi padu. Kita nampak dia tuang kan. Okey, saya cubalah cikgu. Betul Okey, cikgu. Pindahkan larutan ke dalam kelalang isi padu. Betul. Bilas beaker dengan air suling beberapa kali dan masukkan ke dalam kelalang isi padu. Betul. Betul cikgu Yang keempat. Yang keempat. Okey, kita turun bawah kepada yang kelima. Yang kelima ada corong turas. Okey. Agak-agak apa jawapan dia cikgu? Mungkin cikgu boleh bantu saya nombor 5 ni cikgu. Macam makin Agaknya, lama makin sukar ni. Tinggal 3 ni. Kalau ni saya rasa jawapan dia ada air suling dan corong turas. Yang corong turas. Okey, baiklah. Saya rasa yang ini cikgu jawapan dia. Yang ini cikgu jawapan dia. Betul cikgu? Betul apa tu? Bilas corong turas dengan air suling beberapa kali betul. dan masukkan ke dalam kelalang isi padu. Okey, yang kedua terakhir. Yang ini ya. Penitis tanda. Mungkin dua-dua ni sama panjang jawapan dia cikgu. Yang manakah jawapannya Kalau untuk ada penitis, ada yang penitis. Penitis. Wah, tu ada penitis lah sebab ada satu penitis. Okey. Gunakan penitis untuk pindahkan air suling. Dan yang last terakhir, of course lah. Inilah dia. 7. Okey, 7/7 Mira. Tahniah. Hebat. Okey, Mira. So, apa kata kita ke session kita masing-masing lah untuk jalankan eksperimen seterusnya. Okey, so Mira dah faham dia punya step dia yang ni. And then kita ikut step yang ni lah. One by one and then kita selesaikan dan kita tentukan larutan piawai lah yang kita nak. Okey, jom Mira. Okey, jom cikgu. Okay, kita dah bersedia nak buat eksperimen bersama-sama. Satu untuk cikgu, satu untuk saya. Betul cikgu Okey, betul Mira. Okey, sebelum tu Mira, katakan kita ni kita ada 2. Satunya yang ni adalah alat radas. Okey, sebelum kita nak guna bahan kimia, apa keselamatan yang Mira tahu? Selamatannya, atas meja ni ada sarung tangan. So kita pakai sarung tangan lah. Okey. Okey. Pakai sarung tangan. Kalau di sekolah pun sama kan cikgu? Aspek keselamatan ni. Sebab kita nak elakkan tangan kita daripada terkena bahan kimia lah. Okey. Okey. Dan yang kedua dah selesai, tak ada masalah. Okey. Hari ini kita buat 2 larutan piawai. Okey. Satu saya akan buat copper 2 sulfate ataupun cupron 2 sulfat. And then Mira, dia punya bahan dia ada kat situ iaitu amonium. Okey. Amonium klorida ya. Okey. Yang ni corong turas yang kita gunalah. Yang tu sama seperti itu and then dia ada yang ni corong turas and then yang ni dipanggil kelalang isi padu. And then kita ada bika untuk itu dan kita ada rot kaca. Okey. Saya pun ada juga cikgu. Betul, benda yang sama. Okey, sebelum tu saya nak terangkan sedikit saja. Iaitu contoh kita nak sediakan 500 cm padu. Iaitu sebab kelalang isi padu kita guna ni 500 cm padu and then kepekatannya adalah 1 mol. Okey. Maka bila kepekatan 1 mol, cupron 2 sulfat contoh yang ni lah. Lepas tu yang pertama ni kalau kita tengok di sini, Mira boleh tengoklah. And then yang pertama kita mesti kira dulu GC molar. Kalau kita tak nak kira, di sini di botol dah ada siap-siap. Sudah ada jawapan. GC molarnya adalah sini. MW, molar weight. Okey, 160. Bermaksud 160 gram per mol. Okey, yang kedua kita kira bilangan mol. 0.5 mol. And then kita dapatlah berapa gram yang kita akan guna untuk kita dapatkan satu mol iaitu 80 gram. Okey. Itu kalau untuk 500 cm padu sebab kelalangnya 500 cm padu. Okey. Kalau kelalang Mira tu berapa? Kelalang saya ni kecil sikit lah. Mini lah. Mini. 250. So kalau 250 maksudnya separuh. Bila isi padunya separuh, dia punya bilangan molnya akan berganda. Dia akan jadi kalau sini 0.5 mol, dia akan jadi 1 mol lah. Macam tu cikgu. Ya, kalau 1 mol maka jisimnya sama dengan jisim pada botol berkenaan. Okey. Dia lainnya dia ikut pada isi padu. Sebab isi padu dia asal dia yang ni
gram ni adalah untuk 1000 sentimeter padu. Okey, cikgu. Okey. Saya nak tanya, maksudnya kalau perbezaannya kecil, jumlah molnya akan bertambah? Akan bertambah, kita tengok kita punya GSIM lah. Okey. Kalau kita nak 1 mol, maka GSIM tu kita kena kira. Dan kurang lagi daripada yang betul yang ni lah. Yang contoh saya tadi 80 gram. Maksudnya separuh daripada nilai yang dibagi. Okey, kalau Mira tu dia punya isi padu kecil, kita bahagi 4 lah dia punya nilai. Kalau nak bahagi, mungkin jadi satu masalah kan. Apa kata kita guna je nilai ni, maka kalau saya guna 160, maka kita akan hasilkan 2 mol. Kalau Mira guna yang tu, akan menghasilkan 4 mol. 2 kali ganda daripada saya. Wah. Sebabnya isi padu Mira sedikit. Tapi dia punya GSIM-nya sama. Sama. Okey, cikgu. Tadi cikgu ada sentuh tentang mol dan juga molar. Dia adakah dua perkara yang sama ataupun berbeza, cikgu? Mol tu bilangan mol lain. Molar tu adalah unit bagi kepekatan kita hari ini. Maksudnya unit bagi larutan piawai kita dinamakan molar. Iaitu dia punya mol per dm padu. Itu formula belakang formula unit dia. Unit dia, betul. Okey, cikgu. So sekarang ni kita kena guna ni lah penimbang. Okey, yang ni dinamakan penimbang elektronik lah. Okey, yang pertama, so penimbang ni kita starting dulu dia punya kosong. Okey, lepas tu yang ni saya tak berapa nampak, saya kena pusing sikit lah. Boleh, cikgu. Okey, dekatkan. Okey, saya timbang saya punya dulu. Bila kita timbang bikar, dia akan ada nilai. So kita kena tekan dia punya detect untuk zerokan nilai dia. Sebab kita nak 160. Jangan dari awal tu kan nanti termasuk. Yang ni kita kena kosongkan dulu. Kosongkan dulu. Lepas tu kita timbanglah 160. Oh, wow, warna biru. Yang saya punya ni warna biru. Okey. Baik, saya pun buat juga, cikgu. Betul. Saya pun sediakan juga saya punya. Sebanyak 160. Kalau terlebih, cikgu, kita punya eksperimen ni bacaan dia akan terlebih, jadi lari. dia punya larutan piawai kita tu akan jadi lebih lah dia punya molar dia. Okey, 160 ni macam banyak lah, Mira. Boleh, so, kita cikgu? guna 80 lah, boleh? Boleh, cikgu? 80, cikgu? Kan nanti kan banyak sangat nanti kita nak larut nanti kan. Tak apa, kalau kita guna 80, kita dapat 1 mol. Okey. Itu dah berapa dah tu? Itulah. Kan kita dari atas ni kurang jelas sikit. Kalau cikgu nak pusingkan pun boleh, tak ada masalah, cikgu. Okey, tak apa. Kita boleh je buat 160. Okey. Baik. Tadi kan cikgu kata eksperimen ni pun boleh buat dekat rumah juga. Kalau dekat rumah mereka nak timbang apa, cikgu? Dia boleh timbang gula, air gula. Gula dia glukosa, and then kita kiralah dia punya glukosa dia. Okey. Okeylah, lebih kurang 140, 151, sikit lagi, cikgu. Baik, cantik. 160. Okey. Okey, dia kena tepat-tepat ni. Sikit lagi, lebih kurang dalam. Okey, cikgu, dah 160, boleh. cantik. Okey. So sekarang ni Mira boleh timbang sebanyak berapa nilai depan dia? Nilai depan dekat saya punya ni ialah 53.5, cikgu. So nilai Mira letaklah 53.5. Okey. So Mira nak pusing ke? Boleh, terima kasih, cikgu. Okey. Macam cikgu kata, letak. Lepas tu tutup dulu. Kosongkan dia, okey. Dia. Saya 53.5. Saya punya berwarna putih. Adakah berbeza, cikgu? Beza dia punya warna larutannya nanti. Okey, sementara Mira timbang, saya boleh larutkan dulu. Boleh, Mira? Boleh, cikgu. 53.5. Cikgu larutkan dengan menggunakan air suling Air biasa, suling, cikgu? ya betul. Wow. Saya punya data banyak dah ni. Kurang sikit. Okey. Saya pun dah siap, cikgu. 53.5. Okey, so Mira boleh larutkan dia. Okey. Saya pun larutkan dia dengan menggunakan air suling. Ini kalau menggunakan air panas terus boleh tak, cikgu? Air suam ke? Boleh, tak ada masalah. Lagi cepat dia punya larutan tu. Oh,
Okey, ini air suling. Saya tuang. Air suling ni nak kena sukat dulu ke tak payah, cikgu? Jangan terlebih hangat. Nanti kan Mira punya bika ni dah 250. Nanti takut terlebih macam tu. Okey, jadi letak lebih kurang separuh je. separuh Hmm. Baik. Saya akan letak separuh sahaja. Okey. Boleh tak, cikgu? Banyak ni. Boleh lah. Boleh, Larutkan dulu. And then tuang dalam tu. Ini kalau kita larut dengan rot kaca ni, kita dah masuk step nombor 3 kan, cikgu? Ya, betul. Set nombor 3. Okey. Kita kacau, cikgu. Kacau dia akan ambil masa lama sebab kita guna air, bukan air panas kan. Baik. Saya kacau. Kemudian, cikgu? Okey. Kemudian Mira bolehlah tuang dalam dia punya ni. Kelalang ni, nama dia kelalang isi padu, menggunakan itulah corong turas. Baik. Ini saya punya. Saya letak di sini, cikgu, Ya, betul. Okey. Saya letak di sini. Masa saya nak tuang ni kan, cikgu, saya kena pastikan larutan ni betul-betul dah larut ke ataupun saya boleh tuang je, cikgu? Boleh je, tuang je. Oh, tuang je, Okey, baik. Saya akan tuang. Nanti semuanya nanti kita masukkan terus ke dalam tu nanti. Kita perlu bilaskan dia. Kalau ikutnya kita perlu larut betul-betul lah. Okey. Kalau ada mendapat macam ni, cikgu, macam mana? Semuanya kena masukkan semua sekali dalam tu. So, yang tu yang ada perkataan bilaskan bika. Oh, okey. Baik. Bilaskan bika dengan dia punya corong turas lah. Saya tuang semuanya begini. Saya punya tak tahulah betul ke salah ni, cikgu. Saya buat Tak apa, je, Mira. cikgu. Kita cuba. Salah, kita perbetulkan. Okey. Baik. Dan eksperimen ini tidak perlu pembakaran, cikgu, Tak perlu. Just kita sediakan yang ni je. Okey. Yang ni dia banyak guna air lah. Okey. Kalau Mira tu sikit je. Jangan sampai dia ada tanda dia kat sini, Mira. Dia ada tanda sebulatan tu kan. Jangan melebihi tanda berkenaan lah. Yang tu tanda tu menunjukkan dia isi padu dia 250. Ya. Baik. Ingat kepada mereka yang buat eksperimen ini, jangan melebihi tanda. Kalau lebih tanda, apa jadi, cikgu? Kalau anda katalah. Dia punya tu nilainya lebih. Kepekatan dia akan jadi berkurang lah nanti. Maksudnya kita dah cairkan dia. Okey. Baik. Dia kemahiran ni untuk pelajar. Kalau jadi katakan pembantu makmal, banyaknya dia akan sediakan larutan macam ni lah. Okey. Okey, sebelum kita buat eksperimen, kena sediakan larutan piawai. Macam ni, saya dah bilas. Macam masak-masak kan. Pastikan betul-betul dah bilas semua. Saya Semuanya dah masukkan punya dalam tu. dah, cikgu. Bersih dah bekal saya. Okey. Bila dah bersih, lepas tu next, Mira kena bersihkan dia punya corong turas. Bersihkan corong turas. Bersih keliling dia tu je. Letak air keliling. Letakkan di tepi. Okey, kalau mereka di rumah yang nak buat eksperimen ni, cikgu, macam cikgu kata boleh ganti dengan air gula. Kalau mereka nak tuang dalam, kita ada kelalang koin ni. Kalau mereka tiada lah, anda kata tiada kan, mereka nak tuang macam mana? Dia ada corong yang plastik tu kan. Dia yang buat tuang minyak tu ke? Ya, tuang minyak betul. So yang ni saya pun dah okey. Dan kita tambahkan sedikit air. Mira boleh ni lah, boleh tarik yang ni tambah muncung sebab dia muncung kan. Slow-slow kali ikut kita guna penitis. Okey. Okey, tapi sebab jauh perjalanan rupanya saya tertinggal penitis. Tak apa, kita boleh guna yang ni sebab dia ada muncung dia. Slow-slow sehingga dia mencapai dia punya Garisan. garisan. Tengok betul lah yang saya ni dah berbuih dah. Okey. Cara nak tengok ni pun ada cara kan, cikgu? Ya betul, kena meniskus dia tu. Mata kena selaras lah dia ni. Okey, mata kena selaras. Okey, saya punya dah betul-betul dekat garisan. Okey, kalau dah siap, Mira tutup. Saya tutup. Baik. Saya punya.
Wah, cikgu punya ada buih lah dekat atas. Itulah. Kenapa yang berbuih cikgu punya? Mungkin masa kacau tadi kot, laju sangat kot. Oh. Kalau saya nak sikit lagi. Okey. And then last partnya dia ada cara satu lagi kaedahnya. Okey, kita kena tutup. Baik. Tutup. And then Mira kena pegang penutup dia ni macam ni. Okey. Pegang satu bawah. Pegang satu bawah. And then kita goncang supaya dia sekata. Goncang. Kena pegang dulu. Kita tak boleh lah pegang ni saja, nanti dia patah leher dia. Oh. Goncang. Goncang. Okeylah. Goncang biar dia betul-betul sekata. Okey, kadar hilang saya punya buih tu tak banyak sangat. Okey. Tak kisahlah kalau nak goncang kuat pun, janji kita pegang dia punya ni je. Okey. Oh, boleh patah juga cikgu maksudnya? Ya, kita tak boleh, kadang-kadang student dia tak tak tutup ni, kadang benda ni tercabut. Tercabut Okey. habis dia melempar. Baik. Kena tutuplah satu ni dan goncang. Okey. Kita punya dah. Baik, Beres? Siap? Dah siap Okey, goncang yang ni dah? saya punya warna biru, Amira punya warna jernih lah. Okey. Okey. Dan- Dan kita boleh tutup dia. Langkah seterusnya cikgu, bila kita dah tutup dia. Langkah seterusnya, okey, kita boleh gunalah untuk proses seterusnya nak buat apa, nak buat produk-produk lain ke apa, yang ni dinamakan larutan piawai kita. Jadi kita guna tadi untuk berapa mol? Dua mol. Dua mol yang saya punya. Ya. Yang Mira punya. Ialah 4 mol. 4 mol. Okey, Mira, ada Okey. apa pertanyaan? Saya ada lagi pertanyaan untuk cikgu, Okey. tapi kita berhenti berehat dulu cikgu. Okey, boleh Mira. Tak ada masalah. Berhenti berehat seketika, kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mai di Didik TV KPM. Kita dah selesai semua eksperimen yang pertama, cikgu. Ya, betul. Tapi ada lagi, tak siap lagi eksperimen kita. Ya betul. Tadi cikgu ada terangkan langkah dalam menyediakan larutan piawai. Dan saya ada satu soalan dari cikgu. Apa dia Mira? Cikgu, setiap langkah yang kita lakukan tu, kita memang kena ikut satu persatu ke step Ya, dia? kena ikut Mira. Kalau tak nanti kalau kita terus jam je, contohnya kita timbang terus dalam ni. And then susah kita nak kacau dia. And then that's why lah kita guna bika dulu senang kacau. Okey. And then mungkin Mira tertanya, kenapa kita tak terus je guna bika? Ya tak? Betul. Kenapa kita tak tuang kenapa je terus? banyak sangat lah dia punya step dia. Betul. Letak dalam bika and then kita letak dalam ni. Sebabnya kalau kita guna bika, dia punya nilai dia tu tidak tepat. Oh. Satu lagi, kita ada penutup ni. Katakan kita biar je larutan ni, kita tak nak guna hari ni. Kita nak guna esok lusa and then dia akan tersejat. Bila tersejat, maka kemolaran dia akan makin tinggilah. Sebabnya, kenapa? Isi padu dia berkurang. Dia yang tersejat tu hanya air saja. Bukan dia punya zat lainnya. Dia punya apa ni? Kupuran 2 sulfat lah. Dia punya larutan dia. Baik, itu dia. Terjawab soalan saya. Okey, cikgu, aktiviti seterusnya, cikgu. Aktiviti seterusnya. Okey, kita nak buat proses pencairan. Okey, pencairan yang saya kata tadilah daripada larutan piawai ni, di mana kita tahu dia punya kemolaran dia. And then kalau kita tengok daripada kita punya ni kemolaran dia, eksperimen yang kita lakukan tadi, di mana banyak kemahiran proses sains yang kita libatkan dalam tu. Okey, contohnya kalau Mira tengok di sebelah Mira tu ada dia punya, saya letakkan 12 kemahiran proses sains. Okey. Okey. Mira boleh nampak ke? Saya ke tepi kot, cikgu. Boleh, tak ada masalah. Sebab macam kurang jelas sikit di sini, jadi saya Okey, so ada 12 kemahiran proses sains. Kalau Mira tengok situ, saya duduk sini je, Mira boleh? Boleh, cikgu. Okey. So ada 12 kemahiran proses sains di situ yang mana melibatkan apa saja eksperimen yang kita buat. Yang pertama, kita memerhati. So Mira tahulah, sebab kita perhatikan dia punya warna dia, dan kita perhatikan dia punya cara kita nak larutkan dia timbang daripada awal hingga akhir lah. Okey. Yang kedua, kalau Mira tengok situ apa dia? Yang nombor 2. Yang Tengok nombor daripada atas kiri ke kanan. Okey, yang kedua ialah mengukur dan menggunakan nombor, cikgu. So tadi kita guna penimbang tu. So kita mengukur dia punya jisim dia dan kita gunakan nombor lah. And then dia adalah beberapa contoh situ. Yang ketiga mengelas. Mengelas tu dia adalah kemahiran-kemahiran yang lain lah.
Contoh hari ni kita tafsir data, and then lepas ni lah kita akan tafsir data yang berkenaan, and then seterusnya menggunakan perhubungan ruang dan masa. Okey, banyaklah kita guna apa yang ada di sekeliling kita lah. Okey, dan berkomunikasi. Cara berkomunikasi itu kalau kita tengok daripada kertas, kita tak boleh komunikasi kan kita bercakap. Tapi melalui kertas, cara apa yang kita tulis, kita gambarkan dia punya kemahiran kita itu sendirilah. Okey, seterusnya tu yang tu membuat inference yang di bawah. Membuat inference, mendefinisi secara operasi, okey, membuat hipotesis. Contoh hipotesis yang tadi, kalau kita guna berapa isi padunya, berapa mol yang terhasil. Kalau kita guna banyak lagi isi padu, berapa mol. Yang tu kita membuat hipotesis. Okey, menggunakan mengawal pemboleh ubah dan meramal serta eksperimen tu, eksperimen kita jalankan tadi lah secara keseluruhan. So kita ada 12 kemahiran proses sains. Okey. So baik, lepas tu Mira bolehlah lakukan proses pencairan. Boleh? Hari ni saya bagi Mira je lah sebagai student hari ni. Boleh? Okey, proses Mira. pencairan. Saya kena pergi sana lah, cikgu. Ya betul Mira. Kesian Mira. Ke sana ke sini tak apa. Nanti ada hadiahnya. Tak apa cikgu, untuk belajar. Okey cikgu, bila saya nak buat pencairan ni pula cikgu, apa peralatan yang kita perlukan? Okey, peralatannya lain sikit lah. Tapi still lagi kita guna kelalang isi padu. So Mira di situ cuba Mira ambil kelalang isi padu 250. Yang tu silinder penyukat nama dia. Tak apa, boleh je. Okey, kelalang isi padu. Okey. Yang ni kelalang isi padu yang ni. Yang ni cikgu. Yang ni cikgu Okey. So ini bika. Okey. So yang ni adalah kita guna kupron 2 sulfat, and then kita nak cairkan dia di mana kita ambil sebahagian saja, iaitu kita ambil 100 cm padu saja. And then kita nak cairkan dia, kita tambah air sehingga 250 cm padu. So Mira boleh tuang dulu ke dalam bika, and then baru sukat guna ni lah silinder penyukat. Boleh? Boleh cikgu. Okay. Saya tuang dalam bika dulu. Saya serah pada Mira. Okey. Tapi cikgu cara nak tuang. Baru saya nak tanya. Macam mana tu cikgu? Saya nampak gaya Mira tu. Cara nak tuang kita buka. And then Mira kena pegang bawah. Yang tu saya kata dia takut patah dia punya leher dia terlalu halus runcing kan. Takut patah. So tuanglah sikit je. Macam ni betul cikgu? Betul, tuang slow-slow. Tak apa. Sebanyak 250 cikgu? Tak kisah sebab kita nak 100 menggunakan silinder penyukat ni. 100 cm padu. Boleh tuang banyak, nanti Mira sukat yang ni lah. Boleh. Cikgu, saya ada satu soalan juga nak tanya cikgu. Okey, boleh. Kenapa saya kena tuang dalam beaker ni? Tak boleh ke saya terus tuang dalam ni? Dia punya muncung dia kecil kan yang ni. Satu lagi kalau kita tu dia punya muncung yang ni. Ya tu fungsi dia. So, cuba Mira tuang dalam ni. Tengok dia punya cara dia turun macam mana. Saya letak dalam ni ya betul. Baik. Kalau yang ini, saya kena tak apa. sengitkan Tak ke payah. tak payah? Tak payah sengit ke tak apa. Baik. Saya letak dia. Nampak mudahnya dia turun kan. Dia tak melimpah. So 50 dulu kan. 50 cikgu Okey, 50 dulu. Okey, ini pun sama juga. Saya dah belajar dengan cikgu. Mata kena berserenjang Okey. Okey. Sikit lagi. Sikit lagi. Baik. Okey, cukup. And then Mira tuang dalam tu. Saya tuang pula dalam. Dia ada step-step dia lah. Okey. Dan ini memang kita kena ikutlah cikgu Ya yang betul. ini sama juga, saya tak boleh terus tuang ke sini. Tak boleh. Tak boleh. Dari beaker pun tak boleh. Okey, ini saya tuang teruslah sampai habis. Semuanya. Okey. Okey, yang tu baru 50. Kita nak 100, so lagi 50. Lagi 50. Kena sama juga. Ulang semula prosesnya. Mira nampak ada gaya saintis. Ini kalau saya pakai yang spek saintis tu dah nampak gaya cikgu. Okey. 50 cikgu, betul? Okey, betul. So masukkan dalam ni. So jadi 100 lah yang kita nak tadi. Masukkan di sini cikgu. Okey. Jangan sampai tumpah Okey. So kita ambil dia punya daripada larutan piawai yang asal 100. Okey. So kita nak tambahkan air sehingga 250. Tambahkan air suling. Macam biasalah tadi kita tambah sehingga 250. Okey, dan sampai air sengatan dia ni lah. Ini dipanggil sengatan dia. Okey, dan untuk air suling ni cikgu, saya kena... Tak payah. Tak payah. Mira tuang je. Itu. Sehingga dia punya sengatan dia. Itu tak kisah. Okey, boleh. Saya tuang sampai atas. Bila dah buat macam ni kan cikgu,
Saya dah tak nampak dah. Tadi kan kita ada mendapan Ya, tu. Bila macam ni hanya cecair saja yang ada. Betul. Sebab kita dah cairkan dia. Dan warna pun mungkin makin pudar. Okey, jap saya tuang banyak sikit air. Agak sukar sikit. Tak cukup. Okey, sekejap. Boleh tak kisah nak tunggu sikit pun boleh. Okey. Susah pula sikit. Okey. Kalau ni kan cikgu, saya ambil air biasa saya tuang macam tu je pun boleh kan cikgu? Boleh, tak ada masalah. Cuma tekniknya kurang tepat lah kan. Kalau begitu kan. Nak saya tolong ke? Mungkin cikgu boleh. Itu macam besar sikit dia punya ni. Mudah sikit. Okey, boleh. Nampak senang tu. Cikgu memang tak bagi chance saya kat tolong saya. cara je. Okey, baik. Sebab kita, bila Mira jadi student, maka kita banyakkan student yang hands on lah. Mudah. Okey, boleh cikgu. Sebab sekarang ni saya mesej kepada semua student, saya kata hari ini kita punya pembelajaran online kita hari ini adalah dengan Didik TV. And then Snack hantar kepada saya sebagai bukti dia orang lah. Sebab kali ikutnya saya ada kelas hari ini. Jadi 2 in 1. Alhamdulillah dengan ada Didik TV maka dia orang pun tak adalah terganggu masa dia orang. And then itu cara saya itulah. Melalui Didik TV secara saya kata tak apa, saya berada di KL, anda berada di rumah. And then jadikan Mira sebagai rakan anda yang wakil. Itu yang penting. Baik, saya wakil kelas dah apa tu cikgu? Kelas apa tu? Dipanggil kelas 5 best story. Kelas ada 5 best story. 23 student. Okey, boleh cikgu. Dah selesai saya Okey, dah punya. selesai macam biasalah Mira. Penutupnya ada. Okey, and then Mira kena goncang bagi dia sebati. Walaupun kita dah larutkan dia cikgu. Ya, betul. Kita kena goncang lagi sekali. Okey. Ingat pegang bawah. Pegang atas. Satu, goncang. Goncang macam Okey, ni. dah terror dah tu. Okey. Boleh jadi idola lah kepada anak-anak murid saya. InsyaAllah. Untuk hari ini. Okey. Betul cikgu cara saya. Ya. Baik. Selesai. Selesai. Wow. So kita boleh nampak dia punya warna dia makin pudar sikit. Mungkin yang tadi pekat sangat warnanya, betul? Betul? So ada apa-apa Mira nak tanya? Berbanding dengan yang berbanding sebelum yang ini. asal tadi. So sama je lah kalau kita nak dia punya ni, kita ikut kelalan isi padu kita nak berapa. So kita tak boleh nak cairkan dalam bika. Macam saya kata tadi, dalam bika dia punya spesifiknya tak. Satu lagi bika dia punya muncung dia kan luas, and then kita tak boleh nak tutup. And then kita nak goncang pun susah. Kita nak sebatikan dia. Okey? Beres Mira? Dah terror dah hari ni. Beres cikgu. Tapi kan cikgu sama juga yang ini pun saya kena tutup dia. Betul ke cikgu? Tutup semula supaya dia tidak tersijak lah. Bila kita dah ambil tak ada masalah, kita tutup je. Okey. Kalau yang pati ni mungkin akan ada berlaku tersejat. Kalau yang cairan ni pun sama juga ke cikgu? Sama, semua sama. Okey. Walaupun berlaku pencairan, tetapi kita panggil dia zat yang kita guna tadi, dia punya ni lah. Bahan yang biru tadi, yang tu kita panggil zat terlarut. And then dia punya ni tidak akan berkurang. Yang bertukarnya dari segi kepekatan dia. Kepekatan je lah dia bertukar nilainya. Daripada 2 mol, mungkin berapa mol yang ni. So kita tak boleh nak anggap je cincai je lah 1 mol ke 3 mol. Tak ada, dia ada cara pengiraannya. Dan cara pengiraan tu nak tahu cikgu, macam mana cara pengiraan tu cikgu? Nak mengira ni? Okey, depan Mira tu ada. Mungkin Mira tak tak perasan lah. Okey, cuba ambil. Okey, saya ambil cikgu. Okey, so itu adalah cara pengiraan. Mira boleh angkat. Okey, cara pengiraannya yang ni kalau kita tengok situ ni dipanggil M1, V1 sama dengan M2, V2. Di mana M1 adalah kepekatan larutan sebelum air ditambahkan. Yang tadi lah yang asal. Yang kedua V itu berapa kita ambil sebelum. And then yang ketiga M2 adalah kepekatan yang baru selepas kita cairkan dia. And then V ni adalah isi padu yang ni lah, yang baru 250. Okey. Jadi kita dah nak letak ke kita punya data kita cikgu? Kita nak tulis ke data boleh kita? Je kita nak kira-kira tu. Mira nak kira sekarang ke ataupun kita nak berehat dulu ke, macam mana? Boleh cikgu, kita masih ada masa cikgu. Kita kira sekarang lah cikgu. Boleh. Mungkin kalau cikgu nak kira? Ada whiteboard ke? Boleh je. Kalau kita nak kira menggunakan whiteboard ke ataupun Mira nak congok-congok je. Okey. Tak apa. Kalau macam tu cikgu, saya tak nak lah congok-congok. Saya dah buat cantik-cantik ni cikgu. Kan? Nak letak dekat whiteboard lah cikgu. Okey, kalau macam tu kita berhenti berehat dulu lah boleh, cikgu. Mira, tak ada masalah. Kita kembali selepas ini untuk kita nak tahu bagaimana nak buat cara pengiraan pula. Kembali selepas ini.
Mahir Mahir di Didik TV KPM. Kita sudah berada di segmen terakhir, Cikgu. Ya, Macam Mira. Cikgu katakan tadi, ini tas untuk anak murid Cikgu dekat rumah. Betul. Sepatutnya ada online kelas kan? Ya, betul. Kepada mungkin yang baru masuk ke tertinggal kelas kan, tak apa, jangan risau. Boleh tengok secara ulangan ataupun boleh tengok semula di YouTube rasmi NTV7 Malaysia. Andai kata kalau Cikgu tiba-tiba soal, apa yang belajar hari ini? Okey. Ya, betul, Mira. Cikgu, di segmen terakhir ni kita nak buat sedikit pengiraan. Ya betul. mesti Tadi ada ingatkan nak suruh formula. Mira congok-congok je. Tak boleh, Cikgu. Okey, tak apa. So Mira ada dia punya formula dia sini. Okey, M1, V1. M2 tak apa, saya just slow-slow untuk Mira. Okey, M1, V1. V1, Okey, sama dengan yang ni. M2, M2, V2. V2. Okey. So yang tu kemalaran yang awal tadi. Iaitu berapa mol? Yang awal tadi 2 mol. 2 mol. So 2.0. 2.0. Okey, isi padu yang Mira ambil adalah Yang saya ambil tadi ialah 250. 200 atau 100? 100. Yang Mira suka. 100. So, Betul. tapi 100 kita tak boleh guna 100 cm padu. Kita kena bahagi dengan 1000. Jadi, 100 bagi 1000. 100 bahagi dengan 1000. Kita akan Dapat 0.1. Ya, pandai. Okey. Buat darab macam mana? Darab 0.1. 0.1 Okey, sama dengan. sama dengan Okey, M2 kita tahu tak? Tak tahu kan? Tak tahu. M2 kita nak cari, jangan kita kekalkan M2. M2. Kita darab. Okey, darab. V2 tadi berapa? Yang Mira buat yang isi padu yang baru. Isi padu yang baru? 250. 250. Pun bahagi 1000. Okey, dia akan jadi 0.25, betul Cikgu? Ya betul. Okey, 0.25. Okey, so nak dapatkan M2. Okey. Nak dapatkan M2. So kiralah. So, kira... M2 sama dengan... Tak apa, Cikgu. Saya cuba. Saya M2 cuba. sama dengan... Saya cuba. Tengok-tengok dapat. M2 sama dengan berapa, Cikgu? Ataupun saya cubalah buat cara saya. Kalau salah, Cikgu perbetulkan saya. M2 0.25. Sini kita dapat... Ini berapa, Cikgu? Kita akan dapat... 0.2. 0.2. So, M2 0.2 bahagi 0.25. Belajar matematik hari ini. Sama dengan berapa, Cikgu tu? Saya pula tanya Cikgu. Dapat, lebih kurangnya, kalau kita tengok situ dapat 0.8. 0.8. So, dia punya unitnya adalah berapa? Mol, Mol. DM, Mol DM negatif 3. Wah. DM ni sebab dia ni bahagi 1000 tadi. Dia guna desimeter. Baik. Dan beginilah cara pengiraannya. Betul, Cikgu? Betul. Pengiraannya, so saya, kalau student saya buat macam ni lah. Dia punya step. Dia macam mana? Dia punya step untuk markah. Okey, yang tadi kita dah bagi kepada Mira formulanya. Cuma formula tak dapat markah lah. Kecuali dia tak bagi formula, dapat 1 markah. Okey. And then, Mira gantikan nilai berkenaan akan dapat 1 markah. Okey. Dan last kali jawapannya 1 markah. Ada kes tertentu. Kes tertentunya kita bagi dia punya formula unitnya betul. 1 markah. So Mira dapat 3/3. Wow. Campur tadi yang awal ingat lagi? 7. 7/7. 7/7, 7/3. So totalnya 10. So Mira dapat 10/10 hari ni. Wah. So saya janji ada hadiah kan? Betul. Okey, hadiahnya sikit lah. Kalau Mira nak hadiah. Betul-betul ada apa hadiah hadiahnya? lah. Okey, khas Terima kasih, untuk Cikgu. Mira lah. Hadiah dari Terengganu. Wah, ada dari Terengganu. Bukan anak penyu, jangan risau. Tak kisah kalau Mira nak buka pun boleh. Sekarang, Cikgu, saya Boleh, tunjuk. tak ada masalah. Okey, ini jauh dari Terengganu. Ini ialah amboi, sedap Pelam je, asam Cikgu. boy. Pelam asam boy. Dari sekolah Cikgu ke? Tak, saya buat sendiri. Wah, itu lagi special. Terbaik. Terima kasih Okey, banyak-banyak, Mira. Cikgu, untuk hari ini. Dapat tak sia-sia buat Slow step lah. Kira-kira satu-satu. Tak ada masalah sebabnya biasanya melibatkan pengiraan ni pelajar dia takut. Dia takut silap. Perkataannya takut silap. Cubanya belum dia dah takut silap. Macam Mira tadi, alhamdulillah Mira cuba-cuba and then Mira tanya saya bagaimana nak kira, tak ada masalah sebab saya tahu Mira tak bawa kalkulator gini. Alamak. Betul. Sebab handset pun kalau nak kira lambat kan, tak ada masalah. Yang ni pun kita congok-congok nilai pun lebih kurang simple je lah. Ya. Tak ada masalah.
Senang. Ada apa-apa Mira nak tanya? Ada cikgu. Ya. Sebab kita dah sampai ke penghujung rancangan. Okey, Mira. Jadi di ruangan masa terakhir ni mungkin ada sedikit rumusan daripada cikgu tentang apa yang kita belajar hari ini selama 1 jam. So rumusannya yang saya kata tadilah, yang ini adalah topik subtopik baru yang dimasukkan ke dalam KSSM untuk tingkatan 4. Maka saya harap student dia boleh ikutlah step yang kita pelajari tadi, daripada yang pertama, yang kedua, and then kita panggil ikut step berkenaan. Yang tu pun ada, dia panggil selain daripada kemahiran proses sains yang dia lalui beberapa tu, dia ada satu dinamakan kemahiran manipulatif, and then nilai murni di situ dan sebagainya lah. Dia banyak benda yang dia belajar di situ. Kadang-kadang kita tak nampak apa yang kita belajar di sekolah, kita praktikkan di rumah tu kita tak nampak. Contohnya macam yang pertama tadi, air yang pekat dengan air yang kurang pekat, maksudnya yang cair tu. Contohnya kita nak buat air minuman dan sebagainya, tak perlu kita just di rumah pun kita order macam di kedai. Kita just buat sendiri je, and then ikut suka kita. Nak cair, nak manis dan sebagainya. Betul. Tapi kesihatan kena jaga. Yang tu penting. Okey, dan untuk kita punya topik hari ini, cikgu, macam mana tercapai kita punya hipotesis? Alhamdulillah tercapai kita punya hipotesis. Kita punya objektifnya menyediakan larutan piawai dengan kepekatan tertentu, dan juga yang kedua eksperimen adalah pencairan. Ya, alhamdulillah. So dua-dua alhamdulillah kita tercapai, dan juga bila tengok pengiraan yang Mira boleh buat ni, maka tercapailah pencairan yang berlaku. Ya, itu dia. Okey cikgu, kita dah sampai ke penghujung rancangan. Okey, Mira. InsyaAllah ada rezeki kita akan ketemu lagi dengan bab yang berlainan pula kepada anda di rumah, terutama sekali murid-murid 5 Bestari. Terima kasih kerana menonton sehingga ke penghujung rancangan. Tapi jangan ke mana-mana, kerana selepas ini kita ada satu lagi subjek, kita nak belajar tentang rawatan muka. Kita ada spa. Kita bawakan spa ke kelas Mahir. Jadi kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Bye. Terima kasih. Didik TV KPM